Teknologi terutama dalam penggunaan dunia cyber menjadi medium utama perhubungan antara satu sama lain pada masa kini. Ruangan internet tanpa sepadan digunakan untuk mengenali kehidupan orang lain yang berbeza latar belakang, berkongsi pengalaman dan bertukar pendapat tanpa batasan. Namun kebebasan itu turut mengundang kepada beberapa isu sosial. Antaranya ialah penyalahgunaan dunia maya seperti buli cyber. Buli cyber sama seperti buli fizikal, namun ianya terjadi secara dalam talian. Identiti si pembuli bermungkinan dikenali ataupun tidak. Ia memberi kesan negatif kepada mangsa buli seperti kemurungan, lemah semangat, hilang keyakinan dan takut untuk berhadapan dengan masyarakat. Punca buli cyber misalnya nak mendapatkan perhatian atau sengaja nak menunjukkan individu ini dapat menguasai individu yang lain. Daripada situ dia berhasrat untuk membawa orang lain untuk menerima dan menegakkan pendapat si pembuli cyber ini supaya dia dapat menjatuhkan sesiapa sahaja yang menjadi mangsa. Bagi saya senang. Buli cyber ni semua tahu semuanya fake account. So dalam penyelesaian ni satu je. Semua social media yang ada kat Malaysia ni kenalah harus wajib perketatkan kalau orang tu nak buat akaun baru. Sebab kalau bagi saya orang yang fake account ni dia berani dia nak post apa-apa, dia maki hamun orang suka hati dia je. Sebab orang tak tahu identiti dia siapa. Orang nak cari dia pun susah. Sebenarnya dia berbalik pada sikap masyarakat tu sendiri. Kalau masyarakat ni jenis tak perisa apa, tak ni apa check tak mana, main hentam. Tengok kabarnya sikit main hentam. Itulah jadi buli cyber. Jenis mai serbu tak pakai helmet ni, tu pening pala. Itulah ubah sikap tu dulu. Ubah sikap tu dulu. Netizen ni kalau kita tak berhati-hati kan, kita melemparkan kata-kata, kita menaip dengan mudahnya mengikut hawa nafsu sampai kita tak sedar boleh menjatuhkan kehidupan seseorang. Itu yang paling misalnya kurangnya empati di kalangan kita sehingga kita yang menjadi pembuli ni kadang-kadang kita tak sedar. Betul. Memang kita tak sedar lah apabila kita melempiaskan kemarahan pun sama juga kan dekat media sosial dan sebagainya. Tapi boleh tak anda kata kalau kita ni nak tulis apa-apa sebarang komen ke, kritikan ke dekat seseorang kan, individu ke, sesiapa saja. Cuba anda bayangkan, anda komen itu adalah yang anda komen itu terdiri pada keluarga kita. Anak kita ke, saudara mara kita ke, mak ayah kita ke, keluarga terdekat kan. Jadi apabila anda komen macam tu, bagaimana perasaan-perasaan keluarga itu? Dan saya rasa orang yang macam ni kan, yang buli cyber apa semua ni, saya rasa macam dia ni ada satu macam penyakit mental jugalah kan. Macam mental mereka tak berapa seimbang sangat kan. Ataupun mereka rasa macam apabila mereka tak komen, mereka rasa macam tak boleh. Nak kena komen baru mereka puas hati. Apa yang di sebalik pemikiran seorang pembuli cyber kita akan perincikan. Kita bersama dengan Dr. Ahmad Rostam Mat Zain, pakar psikiatri Hospital Sultanah Bahiyah dan juga rakan artis kita Amira Othman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat kedua-duanya? Alhamdulillah sihat. Ya, sebelum kita nak bersama dengan Amira, kita nak bersama dengan doktor lah sebagai permulaan mukadimahnya. Doktor, kenapa agaknya buli cyber ni masih lagi wujud dan perkara ini sebenarnya dah pun berterusan bertahun-tahun lamanya. Walaupun kerajaan dah pun mempergiatkan usaha untuk menangani masalah ini, akta-aktanya pun telah pun dikeluarkan kan untuk mencari pesalah dan sebagainya. Tapi buli cyber ni masih tetap berlaku. Adakah ianya boleh kita kategorikan sebagai salah satu daripada mungkin masalah mental di kalangan mereka ini? Silakan doktor. Okey, baik. Terima kasih kepada Fazli dan Sofia. Yang pertama sekali, adakah pembuli cyber adalah seorang mereka-mereka yang mengalami isu kesihatan mental? Memang ada kebenarannya kerana mereka-mereka yang melakukan buli cyber ni sebenarnya mereka mengalami satu ialah isu berkaitan dengan personaliti mereka. Sama ada mereka ni sejenis individu yang mempunyai kita panggil sebagai ciri-ciri narsisistik ataupun mereka-mereka yang mempunyai ciri-ciri sosiopat ataupun antisosial. Pada masa yang sama juga, mereka-mereka yang melakukan buli cyber ni sebenarnya ada isu dengan ketidakyakinan diri sendiri. Mereka ni rasa macam kita panggil low self-esteem. Jadi, satu-satunya cara untuk mereka rasa bagus, kuat, hebat dan sebagainya ialah dengan cara membuli orang di atas talian. Sebab membuli orang di atas talian ni tidak ada muka, tidak ada wajah dan orang tak tahu pun. Walaupun kita ada letak muka kita itu kan, ataupun avatar kita kat situ, tetapi ia bukanlah realiti sebenar.
Jadi mereka rasa selamat dan juga mereka rasa kuat apabila melakukannya di atas talian. Sebab itulah ia berterusan, Sofia. Okey. Baik, kita nak petik apa yang doktor kata sebelum ini, tetapi nak tanyakan dululah kepada Amira. Amira sendiri sebagai seorang mangsa buli cyber ini, mungkin Amira nak ceritakan sedikit sebanyak bagaimana pengalamannya, apakah yang mencetuskan pergolakan di media sosial itu? Kongsikan sikit, Amira. Okey, dulu Mira rasa macam kadang-kadang mungkin ada konten-konten yang kadang-kadang ada orang create untuk diborakkan ataupun diberi ruang lah untuk mereka bergaduh, berbalah dan sebagainya. Tapi ada satu ketika saya dimasukkan ke hospital kerana overworkout, saya rasa itu sesuatu yang tidak saya rancang ataupun sesuatu di luar kawalan saya kan. Tapi saya masih dimarah, dikutuk, diberi siap macam cakap kau ni kau makan pil sebab kau makan pil kurus kan sebenarnya, tapi kau guna ayat overworkout sampai masuk hospital, sampai efek kidney dan sebagainya. Saya ketika itu bangun pun tak boleh, saya solat pun baring. Jadi ketika itulah saya rasa macam saya tak faham lah, kadang-kadang netizen ni perkara yang kita tak boleh kawal kan benda tu kan, tapi masih lagi mereka pilih untuk marah, maki, gunakan bahasa-bahasa yang tidak sepatutnya. So secara tak langsung dia kacau juga mental saya kan, sebab saya tengah sakit tapi saya kena lagi macam tu. Tapi kalau saya layan, saya akan terus jadi orang yang sedih, yang demotivated dan sebagainya. Jadi saya pilih untuk ignore je lah. Amira ni seorang yang dikategorikan yang kuat lah, kuat jiwanya, boleh tahan dengan kecaman dan sebagainya. Dan berbalik kepada doktor ada sebutkan ada setengah mereka yang melakukan perkara seperti ini, mereka ada masalah sendiri dan cuba untuk mencari keyakinan. Tetapi kita sebagai human ataupun manusia biasa ni, secara naturalnya, secara semula jadi kita mempunyai empathy. Tidakkah kita ada empathy bila kita menggunakan media sosial ni, doktor? Ya. Sebab itulah Sofia, sebab bila bercakap tentang cyber psychology atau psikologi cyber ni, dia berlainan dengan bila mana kita berdepan dengan orang yang kita bercakap itu. Sebab kita tak nampak orang itu depan mata, kita tak nampak bagaimanakah reaksi orang itu apabila kita maki dia ataupun kita cerca dia ataupun kita sindir dia dan sebagainya dekat atas talian. Dan kita tak tahu impact dia, kita tak sedar sebenarnya, walaupun kita tahu bahawa kita perkara itu akan kekal sampai bila-bila, tetapi kita tak sedar sebenarnya impact sosial ataupun impact kepada emosi dan psikologi orang itu di ketika itu. Kalau macam contohnya kan, kalau kita tengok komen-komen di media dan sebagainya kan, kita rasa macam kalau kita berdepan dengan orang tersebut, kebarangkalian besarnya kita tak akan sebut perkataan-perkataan tersebut, perkataan-perkataan yang kita gunakan dalam talian tu. So kita tak nampak orang tersebut, itu yang mengakibatkan mereka rasa macam mereka okey, selamat, seronok dan sebagainya. Terutama apabila ada orang like pula, ada orang tambah dan sebagainya. Dan ini akan mewujudkan apa yang kita panggil sebagai herd mentality, di mana dia dah buat, jadi aku boleh buat juga. Seronoknya, aku pun boleh join juga. Dia akan macam menjemput lebih ramai mereka-mereka yang mempunyai pemikiran dan juga isu yang sama. Terutama sekali bagi mereka-mereka yang memang ada macam contoh dalam kes Nadia tadi kan, orang tu sebenarnya ada elemen of jealousy kan, dia rasa macam cemburu tengok Nadia kurus, tengok dia cantik dan sebagainya kan. Jadi dia rasa macam mesti ada something wrong, kenapa Nadia kurus dan Nadia cantik, mesti dia makan pil ke dan sebagainya. Dan persoalan-persoalan yang macam seolah-olah perkataan-perkataan yang nampak cemburu itu mewujudkan kita panggil sebagai rantaian komen-komen yang lain yang juga akan memperkecilkan atau membesar-besarkan situasi tersebut walaupun dia tidak benar. Ya, ianya macam menambahkan keseronokan lah kan apabila kita punya komen ke status kita itu mendapat perhatian ramai, kan, ramai-ramai yang sokong kita, itu rasa macam herd mentality. Wow, selalu kita nak herd immunity, bukan kita nak herd immunity kan. Lain betul ni. Okey, tapi doktor, saya nak mungkin sebelum saya tanya Amira, saya tanya doktor sikit lah kan. Mereka-mereka ni yang ada cyber psychology ni ataupun bully cyber ni, adakah mereka sebelum ini, contohnya masa sekolah, mungkin mereka ini menjadi mangsa buli ke, ataupun mereka ini pernah menjadi mangsa buli sekolah ke, tempat kerja ke. Jadi itu menyebabkan mereka ni rasa macam, apa salahnya kalau beliau diri sendiri pula melakukan perkara yang sama kepada individu lain, doktor? Okey, itu ada kebarangkalian yang besar juga. Tapi umumnya mereka-mereka yang membuli ni sebenarnya adalah mereka-mereka yang sama yang melakukan bully di sekolah dan sebagainya. Sebab di sekolah mereka melakukan bully emosi, bully fizikal ataupun bully secara lisan dan sebagainya. Dan mereka sebenarnya menerjemahkan
keupayaan mereka untuk membuli di laman sosial pula. Sebab kalau di dunia nyata mereka ada keberanian, di laman sosial lebih lagi mereka berani. Pada masa yang sama juga ada mereka-mereka yang pernah dibuli di alam nyata. Sekarang ini mereka rasa macam aku perlu lakukan sesuatu untuk diri aku juga. Aku pun nak rasa, aku nak bagi orang rasa apa yang aku rasa. Jadi aku nak buat bagaimana perasaannya kepada orang lain. Jadi sebab itu mereka mula melakukannya di atas talian, terutama bagi mereka yang tidak ada keyakinan diri apabila berdepan dengan masyarakat ataupun dalam lingkungan sosial mereka. Dan orang-orang begini kadang-kadang ni kebanyakan masanya mereka menggunakan avatar-avatar ataupun gambar-gambar yang bukan gambar benar pun, gambar betul pun. Jadi guna gambar katak lah, gambar monyet dan sebagainya. Dan kemudian mereka mengutuk orang menggunakan gambar katak, gambar monyet tu lah. Sebab itu je cara untuk mereka rasa macam, oh, I'm very good. Saya besar, saya hebat, saya boleh buat apa-apa dari situ. Oh, Nadia dia sedih. Oh, nampak macam dia dah macam so-called koyak dan sebagainya. Itu mendatangkan keseronokan kepada mereka. Sebab itulah cara untuk mereka seolah-olah meningkatkan rasa apa kita panggil diri itu dengan walaupun cara yang salah, tetapi itu saja cara yang mereka boleh lakukan dalam konteks mereka. Seakan-akan orang kita netizen ni suka tengok orang lain koyak kan, Doktor. Tapi saya tanyakan kepada Amira. Okey, Amira sebagai seorang artis, seorang yang suka bersenam dan sebagainya, menjadi orang kata satu inspirasi bagi orang ramai di media sosial. Apabila diserang sebegitu rupa di media sosial, ia sedikit sebanyak boleh memberikan kesan kepada imej dan integriti kita. Jadi, bila berlakunya seperti itu, adakah Amira ada perasaan macam nak melawan balik, nak melenting, ataupun rasa macam depres ataupun murung disebabkan diperlakukan sebegitu rupa, Amira? Okey, Mira sebenarnya kena perkara-perkara ni since Mira join industri 2013 kan. Jadi kita dah mengalami perkara-perkara seperti ini. Banyak sangat komen-komen netizen yang kadang-kadang yelah kita nak buat semua orang suka kita mustahil kan. Jadi mungkin ada di antara mereka yang tidak suka dan sebagainya. Jadi sebenarnya dulu ketika awal-awal dulu saya pernah pilih untuk argue. Tapi saya bila saya fikir balik, bila saya argue sebenarnya yang stres adalah saya kan. Jadi lama-lama saya pilih untuk tidak argue kepada mereka ini atau saya pilih untuk blog sahaja kerana saya tak nak ada environment yang negatif. Bila dia bergaduh dekat komen-komen tu lagilah macam-macam kan. Jadi sebenarnya memanglah kita ni manusia kan, tipulah tak ada masa kita terasa dan sebagainya. Tapi saya pilih untuk tidak mengambil yang negatif, yang kita rasa macam terlalu negatif. Ada benda yang mungkin kita boleh improve kan, tapi yang saya rasa menjatuhkan saya akan pilih untuk ignore dan tidak layan, dan saya pilih untuk luahkan perkara ini kepada keluarga saya untuk saya dapat orang kata support lah. Jadi saya tak stres seorang-seorang. So hendak saya taklah buat perkara-perkara yang memudaratkan saya. Betul. Saya setujulah kalau mereka yang berada dalam situasi Amira ni, mereka harus melampiaskan ataupun memperkatakan sesuatu kepada ahli keluarga terdekat. Jangan kita simpan seorang-seorang saja. Kadang daripada ahli keluarga terdekat tu mereka ada opinion mereka yang tersendiri. Barulah kita boleh dapat macam-macam idea. Nak tanya kepada doktor lah. Doktor, tadi Amira ada kata apabila Amira dah pun menerima segala komen kan, kritikan dan sebagainya, Amira kata last kali blok je, senang. Jadi adakah itu tindakan yang betul bagi setiap individu yang terkena kritikan tersebut? Dan mungkin doktor boleh kongsikan juga antara kesan lain yang dialami oleh mereka ni yang menjadi mangsa buli cyber ini, doktor. Okey, baik Fazli. So apa yang Amira buat tu sebenarnya sangat bagus. Yang terbaik saya rasa kan. Yang pertama sekali ialah kita orang-orang ini perlukan perhatian. Jadi jangan bagi perhatian kepada mereka. Blok mereka, jangan komen langsung. Biarkan dia orang macam kering kontang kat situ. Biar dia orang kat tepi kat situ kan. Itu adalah cara yang terbaik. Yang seterusnya Amira ada juga bercakap tentang kita kena share dengan seseorang yang kita sayang, family dan sebagainya. Ini adalah satu perkara yang ramai terutama remaja tidak lakukan. Mereka pendam sendiri, diam sendiri dan sebagainya. Sebab jika dibiarkan, cyberbully ni akan mengakibatkan isu-isu keselamatan yang lebih serius. Macam tadi pada peringkat awal tadi kita ada sebut tentang artis-artis Korea yang melakukan perbuatan bunuh diri dan sebagainya diakibatkan oleh cyberbully. Ini boleh berlaku juga kepada mana-mana individu di seluruh dunia. Isu kesihatan mental seperti kemurungan, anxiety, masalah-masalah panik, trauma juga boleh berlaku kepada mereka-mereka yang mengalami cyberbully ini kerana kita tahu bahawa ia mendatangkan banyak impak negatif kepada individu tersebut. Dia akan menjatuhkan maruah orang tersebut. Dia akan mendatangkan fitnah-fitnah yang tidak perlu. Dia akan mendatangkan salah faham yang banyak dan sebagainya. Dan orang akan
dia juga mendatangkan perasaan kebencian kepada orang yang menjadi mangsa buli, sedangkan mereka sebenarnya mangsa. Jadi impak kesihatan mental ni orang yang membuli tak nampak, dan kita kadang-kadang tak nampak juga. Kadang-kadang netizen kan umumnya tak membuli secara direct, tetapi dengan share juga itu adalah satu perbuatan pembuli. Sebab share komen-komen yang negatif adalah satu bentuk buli juga dalam konteks cyberbullying. Ya. Itu perspektifnya kan, kita sebenarnya tak nampak walaupun kita makan popcorn duduk di tepi tidak berkata apa-apa, tapi kalau kita berdiam diri dan membiarkan perkara seperti ini berlaku, kita juga adalah sebahagian daripada masalah itu. Okey, akhir sekali lah mungkin pada Amira, kata-kata akhir untuk semua untuk mengekalkan diri supaya kuat walaupun berdepan dengan ancaman ataupun kecaman di media sosial, apa yang boleh disampaikan Amira? Okey, yang pertama sekali kepada netizen yang suka buat cyberbully ni, janganlah, kalau boleh, bukan kalau boleh lah, memang kena tolonglah, hentikan ia, kerana kita ni bercakap pasal orang, kita tak tahu in future kalau Allah nak bagi jadi kat kita, dia akan jadi kat kita. Kalau tak jadi kat kita, kat anak cucu cicit kita, kita tak tahu kan. Jadi setiap kali kita nak bercakap, kita fikir dahulu, dan kepada yang kena, pilihlah untuk tidak melayan, ignore, block, buat apa sahaja yang tidak memudaratkan anda. Dan yang paling penting, macam saya pilih untuk berborak, bercakap kepada parents saya, sebab saya percaya ada ramai, kalau ada 1,000 orang suka kita, ada satu yang tak suka, kenapa kita nak kena concern dekat yang satu ni kan? Jadi sayanglah diri anda, sayang kehidupan anda, jangan fikir-fikir sangat apa netizen cakap ni, yang penting kita tahu apa yang kita buat. Ya, betul. Okey, doktor sendiri mungkin doktor boleh bagi tahu saranan kepada pembuli dan juga yang dibuli. Mungkin boleh bagi sikit tips. Silakan. Okey. Ya. Okey, baik. Okey. So, kepada pembuli, saya rasa macam anda mungkin kurang kasih sayang, mungkin kurangkan perhatian kan. Jadi, anda perlukan dapatkan perhatian dan kasih sayang daripada orang yang betul. Jangan kita buli orang di atas dunia cyber hanya kerana kita perlukan perhatian yang tidak penting pun. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk yang kena buli, anda betul. Bukan anda salah. Anda adalah di kedudukan yang betul, dan apa sahaja anda lakukan untuk menghentikan perbuatan itu adalah betul. Termasuklah berkongsi dengan orang-orang yang tersayang, termasuklah report kepada SKMM, termasuklah blog mereka, termasuklah tidak layan mereka. Itu semua adalah tindakan yang betul. Yang ketiga adalah untuk mereka yang mengetahui sesiapa menjadi mangsa buli cyber, bantu orang-orang tersebut. Kawan-kawan kita yang kena buli cyber, bantu mereka, tanya mereka, are you okay or not? Apa yang saya boleh tolong awak, apa yang saya boleh tolong nak cerita dengan saya dan sebagainya. Tolong mereka. Itu adalah benda-benda yang kita kena buat sebagai seorang mangsa buli ataupun yang mengetahui seseorang yang lain kena buli. Okey, dengan itu kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Ahmad Rostam Mat Zain, pakar psikiatri Hospital Sultanah Bahiyah, dan juga Amira Othman sudi meletakkan satu fokus yang baguslah untuk kita tahu menangani macam mana nak melayan pembuli-pembuli cyber ini. Terima kasih kita ucapkan. Terima kasih Amira. Terima kasih. Kekal kuat. Stay safe. Okey, dah diharapkan apa perkongsian yang Amira berikan tadi. Saya rasa ramai mungkin boleh mencontohi Amira lah. Contohnya di kalangan selebriti, artis kan. Tapi itulah dia yang saya rasa yang paling mujarab sekali, doktor pun setuju, block saja. Bila block saja, memang masalah saya rasa takkan settle. Sebab kadang yang pembuli ni pandai. Bila block satu akaun, dia create another account dan sebagainya. Sebab itulah pentingnya kalau kita ada masalah sebegini, kita laporkan kepada SKMM, okey, untuk kita melaporkan segala benda-benda macam inilah, buli cyber dan sebagainya. Dan kita juga ada talian Nur sebenarnya. Betul. Dikongsikan. Kita talian Nur, tentunya ini boleh membantu anda juga. Disebutkan tadi kalau kita block untuk menjaga kestabilan emosi kita. Tetapi kalau tak stabil juga, kita ada siapa untuk bertutur, berkongsi, kita boleh hubungi talian ini yang pastinya boleh mendengar segala permasalahan anda untuk mencari apakah solusi untuk menenangkan jiwa kita. Betul. Jangan terlampau jangan terlampau memikirkanlah kecaman semua ini, kerana tentunya kehidupan kita jauh lebih besar maksudnya daripada kecaman netizen ini. Ini taliannya. Betul. Untuk talian bebas tol Nur ni, okey, anda boleh hubungi 15999. Bukan saja anda ada mengalami depresi dan sebagainya. Anda kata kalau kita ada masalah, contohlah kalau kita ni minta selisih lah kan, ada anak luar nikah dan sebagainya, kita tak tahu anak tu nak dibuat bagaimana, hubungi saja talian tersebut. Dan kalau ada kes penderaan dan sebagainya, hubungi saja talian kasih itu. Okey, ataupun talian Nur 15999.